بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Bila mereka melakukan perkara tersebut, bermakna mereka telah memelihara daripadaku darah-darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan perkiraan atau hisab terhadap mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi minggu baru ni kita telah bincang dah beberapa perkara berkenaan dengan hadis ini. Dan kita telah bincangkan bahawa ni telah sebut berkenaan dengan masalah perang. Masalah kewajipan perang yang diwajibkan ke atas orang Islam bila mana Islam memerintah. Kekeliruan di dalam masalah tu, yang mana dengan masalah itulah orang-orang kafir, orang-orang barat, musuh-musuh Islam, dia guna hadis ni antara dia untuk serang Islam. Kononnya Islam ni cara kau nak perang dah. Islam ni menganjurkan mana perang lah. Bila naik Islam cara perang orang dah. Jadi waktu kita telah telah terang dah baru ni kenapakah Islam mana di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan juga zaman kita sekarang ni, peringkat perang sudah sampai kepada peringkat keempat, iaitu wajib kena memerangi semua orang kafir. Jadi sebab-sebab tu kita telah bicara bahawa ni. Kemudian kita pergi kepada kesimpulan seterusnya. Iaitu kesimpulan seterusnya, hadis ini menunjukkan kehormatan harta dan darah orang-orang Islam. Mana orang Islam dari segi harta dan juga dari segi darah dia terpelihara daripada dicerobohi kecuali dengan hak Islam. Dengan hak Islam. Jadi hak Islam tu antara dia seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lain, iaitu bila mana, iaitu kerana qisas, hukum qisas, seseorang membunuh seseorang yang lain tanpa sebab yang dibenarkan, dan juga orang yang telah berkahwin yang berzina, itu beberapa perkara. Dan juga murtad, itu boleh dibunuh, mana darah dia tidak lagi terpelihara dengan hak Islam. Mana boleh dibunuh dengan hak Islam, mana Islam membenarkan perkara tersebut. Dan termasuk dengan hak Islam juga, setengah ulama dia berdasarkan kepada hadis ini dan juga berdasarkan kepada riwayat yang lain dan ayat Al-Quran, mana menunjukkan bahawasanya di antara hak Islam iaitu tidak menegah bila mana dia menghalang daripada sembahyang dan juga menunaikan zakat. Mana menghalang, satu kumpulan yang menghalang. Kalau bersifat seorang, itu tak apa lagi. Tapi kalau bersifat jemaah, itu boleh diperangi. Sebab dia termasuk di dalam hak Islam. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Jikalau mereka bertaubat, iaitu orang-orang kafir ataupun orang-orang yang Islam yang menghalang, tidak mahu menunaikan sembahyang dan juga menunaikan zakat, jikalau mereka bertaubat dan mereka mendirikan solat
menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka lepas. Tapi kalau dia tidak buat lagu tu, darah mereka pada ketika itu menjadi halal. Tetapi bukan, hadis ini bukan menunjukkan bahawasanya hak orang kafir tidak terpelihara. Tidak. Kafir zimmi, kafir yang berada di dalam sesebuah negara Islam, ataupun kafir yang berada di luar daripada negara Islam tetapi dia tunduk kepada sistem Islam, dia mengikut sistem Islam, kafir hak lagu tu pun turut sama terpelihara. Sebagaimana Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, wa dima'uhum kadima'ina wa amwaluhum ka amwalina. Darah-darah mereka serupa dengan darah kita dari segi terpelihara. Harta-harta mereka serupa dengan harta kita dari segi terpelihara itu, mana tidak boleh dicerobohi. Bahkan menjadi tanggungjawab kepada sebuah kerajaan Islam untuk menjaga, untuk mempertahankan darah dan juga harta orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan sistem Islam dan membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Jadi sebenarnya bayar jizyah kepada kerajaan Islam ni bukan nak suruh senang kerajaan Islam, bukan jadi mudah, bukan jadi ngeng kerajaan Islam, bukan sebenarnya jadi berat sebab dia kena bela, dia kena pertahankan negeri ataupun negara yang mana buat perjanjian aman dengan sesebuah kerajaan Islam. Tetapi kalaulah kafir harbi, itu lain lah. Sebab hatu tu dia lawan dan juga dia menghalang manusia daripada memperolehi rahmat dari rahmat Islam, menghalang manusia daripada sampai kepada mereka kebaikan Islam. Itu lain. Itu kita telah sebut dah baru ni. Kenapakah? Mana kena perang tu kepada orang-orang sedemikian. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin yang sebenar iaitu seseorang yang mana orang manusia yang lain aman, mana manusia yang lain merasa aman terhadap darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka daripada orang mukmin itu. Itu sifat mukmin yang sebenar. Jadi manusia merasa aman daripada dia tu umum, semua manusia, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Itu sifat orang mukmin yang sebenar. Cuma di dalam hadis ini dia berkenaan dengan bab lain, sebab tu dia semacam fokus. Orang tidak Islam seolah-olah menunjukkan bahawasanya tidak terhormat lagi darah dan juga harta mereka, seolah-olah. Tapi itu bab lain hadis ini. Dan ini kita telah sebut dah bawah ni. Seterusnya di dalam hadis ini hanya menyebutkan sembahyang dan zakat, semaya dan zakat. Begitu juga di dalam rukun Islam, dua perkara yang mula-mula sekali, semaya dan zakat. Kemudian dalam Quran, dalam hadis pun banyak. Kalau gabungkan kalaulah digabungkan dengan keimanan, sebut semaya dan zakat. Dua ni saja. Jadi hanya menyebutkan sembahyang dan zakat menunjukkan kedudukan istimewa kedua-duanya. Mana dua-dua ni adalah istimewa. Sebab ia adalah ibadat yang paling jelas sebagai bukti keimanan seseorang semaya. Dan juga semaya merupakan hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara zakat pula bukan sekadar menunaikan hak Allah, tetapi manfaat dianya bukan untuk peribadi sahaja, bahkan untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi zakat ni adalah hak harta yang mesti ditunaikan. Seseorang bila mana dia mempunyai harta, ada harta lebih daripada kadar keperluan dia, sampai kepada tahap yang mesti dia kena buat tubik, maka menjadi hak harta dia kena buat tubik daripada harta dia tu sebagai zakat. Dan zakat juga ibadat paling utama di dalam hubungan sesama manusia. Baik. Dengan zakatlah harta manusia, harta sebahagian daripada manusia terpelihara.
Sebab dengan zakat ni sebenarnya untuk nak menjaga, nak memelihara harta orang-orang miskin. Harta orang-orang susah yang tidak mampu untuk memperolehi harta. Jadi dengan dikeluarkan zakat, kemudian diberikan kepada mereka harta-harta tersebut, bermakna mereka telah boleh hak mereka. Kalaulah tidak ada zakat, maka mereka terhalang daripada hak mereka. Itu sistem Islam. Mana sistem sosial yang cukup baik sebenarnya. Jadi di sini mana hadis ni sebut mula-mula mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu semaya, lepas tu zakat. Menunjukkan bahawasanya 2 ibadat ni adalah ibadat yang paling mulia, paling tinggi, paling istimewa kedudukan dia. Sebab apa? Sebab semaya ni adalah merupakan bukti ataupun tanda seseorang itu hubungan paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan seseorang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya bukti dia. Semaya tanda dia. Sebab dalam semaya kalau kita tengok peringkat ubudiyah yang terdapat di dalam sembahyang, peringkat ubudiyah 3 peringkat ubudiyah tu, peringkat pertama qiyam, peringkat kedua rukuk, peringkat ketiga sujud. Peringkat ketiga tu peringkat ubudiyah yang paling tinggi. Sebab tu masa itulah seseorang manusia paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringkat hak ketiga hak paling tinggi itu manusia tak sanggup buat kepada benda lain. Sebenarnya pada hakikatnya tak sanggup. Kalau dia nak sembah muka lain, dia nak beri penghormatan kepada benda lain, tak sanggup. Siapa dia nak sujud? Siapa dia nak sujud? Tak siapa situ. Kecuali kalau hak berat benar, hak tak ada arah. Hak tak ada arah habis pilihan dia. Habis tempat gantung dah tak ada arah. Tetapi di dalam Islam, mana seseorang tu dia peringkat ubudiyah dia tu perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke peringkat sujud. Sebab apa? Sebab dari segi hubungan sebabnya, dari segi pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup sujud sebab apa? Sebab kita ni gantung sepenuhnya dengan Allah Taala. Segala nikmat, segala-galanya terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tarik sikit jadi nikmat, habis. Orang lain dia buat baik kita, dia beri gotu kita, dia buat gotu jasa kepada kita besar setara mana pun, nyawa dia tak beri kita. Nyawa tu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sekat ni mak hok busuk apa dia ni, mak hok kecil-kecil kita kata hok busuk, ketuk orang kata dia tak boleh beri kita. Tak boleh beri. Tu besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sebenarnya seseorang itu gantung dengan Allah Taala, sebab itulah kita sanggup sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana itu tanda hubungan dengan Allah Taala, hubungan dengan pencipta yang paling tinggi. Dan juga yang kedua zakat ni hubungan sesama manusia yang paling tinggi. Sebab seseorang ni dia baik dengan orang lain, baik setara mana pun, kalau payah nak wipiti. Kalau boleh siapa ke mereka wipiti, maknanya baik benar. Baik benar tu. Baik pelajar. Jadi dalam Islam, jadi di sini maknanya yang dikehendaki di sini mana? Terima sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Islam, sama ada hubungan dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan sesama manusia. Terima sepenuhnya, tunduk sepenuhnya kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata mengucap saja, bukan. Jadi makna di hadis ini menunjukkan keistimewaan sembahyang dan juga zakat, kerana tidak disebut benda-benda lain selain daripada kedua-duanya dalam hadis ini. Mana perintah supaya perai orang-orang kafir sehingga dia mengucap saja ke? Semaya dari zakat. Mana dia terima sepenuhnya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan ni, dalam konteks hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan makhluk. Terima sepenuhnya. Kemudian seterusnya hadis ini menunjukkan bahawasanya di dalam dunia kita nak hukumkan kepada seseorang, nak kata kepada seseorang berdasarkan zahir. Ikut zahir dia. Zahir dia tu setara mana? Zahir dia tu lagu mana? Ikut zahir. Jadi mana tengok zahir dia tu? Kalau zahir dia tu molek, biasanya molek. Itu sebagaimana Nabi SAW sendiri sebut bila mana dia tunjuk kepada seorang tengah semaya.
Semaya tu bergerak kuat. Nabi kata, "Lau khasha'at qalbu hadha, lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihuhu." Atau kama qala. Kalaulah hati dia ni khusyuk, anggota dia pun khusyuk juga. Maknanya di situ Nabi SAW nak gambarkan kalau seseorang itu semaya, kalau anggota dia tu tak khusyuk, duk bergerak, duk kokang tak ada dia, hati dia tu tak khusyuk. Hati. Mana gambaran dalam hati hak dalam tu dia tu nampak di luar, Maknanya nak menghukum seseorang manusia itu berdasarkan kepada zahir, tengok atas zahir dia. Jadi tak boleh kita nak kata orang ada seseorang yang nak kata, tak apa lagu ni pun, hati baik. Dia kat luar tu dia nampak. Itu luar tu menunjukkan dalaman, luaran dia. Selagi tiada bukti, dia melakukan sesuatu yang menggugurkan keimanan dia. Tak ada bukti. Kalau ada bukti lain. Kalau zahir dia tu Islam, dia semaya, dia puasa, dia zakat, dia buat amalan-amalan Islam, dia mengucap zahir dia tu Islam, maka kita kata Islam. Kecuali ada bukti dia melakukan perkara yang membatalkan keimanan dia, sama ada berbentuk qauli, kata-kata, ataupun berbentuk perbuatan. Ada bukti itu sama ada dengan dia terima ajaran ataupun pegangan yang bercanggah dengan pegangan Islam. Dia terima. Tu dia kata. Supaya dia kata kita, supaya dia terima. Mana dia mengaku diri dia ni termasuk di dalam golongan yang mana golongan itu akidah dia pegangnya dia terkeluar daripada Islam. Dia mengaku tu. Dia tahu. Kecuali kalau dia tak tahu, lainlah cerita. Seperti kita kata, contoh kita kata, golongan Syiah kalau kita kata, pegangnya dia akidah dia tu beranu canggah daripada Islam, terkeluar daripada Islam. Jadi bila mana seseorang tu dia mengaku dia tu puak-puak tu, golongan tu dengan bermakna dia beriman sepenuhnya sebagaimana golongan tu beriman, maka kita boleh kata dia terkeluar daripada Islam. Itu makna ada bukti ia melakukan sesuatu yang menggugurkan keimanan dia. Kalau ada bukti. Selagi tak ada bukti, maka kita tengok hak zahir dia tu. Sebagaimana hadis ini mana Nabi SAW kata, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hak kira hak sebenarnya hak tersuruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat hak sebenar. Hak tersuruh kepada Allah. Kita tak tahu hakikat hak sebenar. Kalaulah dia munafik, mana dia menyembunyikan keimanan dia, kekufuran dia, dia menyatakan keimanan. Kok luar nampak macam ni? Gui ikut orang semaya cuma ikut belakang. Tapi hakikat sebenarnya dia tu tak ada sikit pun keimanan. Sikit pun tak ada. Daripada awal dia hidup sampai akhir dia hidup. Kalau dia susut, nifak dia tu dia susut dalam hati dia, maka kita dari segi zahir kita kena terima dia sebagai seorang Islam lah. Mati kat tanah kubur orang Islam. Hakikat hak sebenar, hak tu suruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kita tak tahu. Suruh kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW sendiri tak bui, tidak membenarkan Khalid bin Al-Walid dia nak bunuh seseorang, orang seorang Islam, seorang munafik. Jadi dalam hadis tu panjanglah. Faqala Khalid bin Al-Walid, pada nak tengok. Jadi Khalid bin Al-Walid berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala adribu unuqah?" Tak boleh kalau saya nak penggal tekuk dia ni. Nabi pun jawab, "La, la'allahu an yakuna yusalli." Tak boleh. Boleh jadi dia semaya. Kok dia semaya. Khalid pun jawab, "Wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi." Ramai mana orang hak semaya, dia kecek dengan lidah dia, benda hak tak serupa dengan hati dia. Ramai mana hak semaya, kecek nampak macam orang beriman, padahal dalam hati itu penuh dengan kekufuran, munafik. Khalid ngawak. Mana dia kata lagu tu. Nabi SAW berjawab, "Inni lam umar an unaqqiba an qulubin nas wala ashqa butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk nak rorek hati orang. Tidak diperkatakan nak pecah perut orang dah, itu bukan kerja aku. Tu Nabi jawab.
Tu serah kepada Allah Taala. Tak tahu waktu tu. Tak tahu waktu. Jadi Nabi SAW walaupun baginda diberitahu orang ni munafik, Allah Taala royak ke dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut royak kepada Nabi SAW, tapi Nabi tak kata. Tak kata, munafik. Dia tu munafik, royak kau orang kau sahabat. Tak. Cuma Nabi guna pendekatan yang lain. Pendekatan yang cukup halus. Mana yang cukup halus di dalam supaya orang jadi jauh daripada orang munafik, jauh daripada sifat munafik, dia orang munafik jadi dekat dengan Islam. Itu pendekatan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayatul munafiqin salatu. Itu antara pendekatan ya Nabi guna dengan golongan munafik. Mana Nabi tidak kata. Sebab kalulah Nabi kata lagu tu, orang akan tuduh. Orang kafir akan tuduh, tengok Muhammad tu, dia kata kau sahabat-sahabat dia. Kalau bunuh pula kat, tengok Muhammad tu, sahabat-sahabat dia pun dia bunuh. Tebilah jadi sahabat dia lah. Dia tak kena dengan dia kat. Dia itu selalu. Dia tak kira. Tu orang akan kata. Mana Nabi SAW tidak ambil tindakan lagu tu. Begitu juga daripada hadis ini menunjukkan bahawasanya semaya dan zakat adalah bukti paling penting, paling utama keimanan seseorang. Bukti paling jelas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, "Inna bainar rajuli wa bainas syirk wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya meninggalkan semaya itu adalah pemisah di antara seseorang dengan syirik dan kekufuran. Tinggal semaya itu jadi batu pemisah. Maknanya kalaulah seseorang itu semaya, dia tu beremek. Kalaulah seseorang itu tinggal semaya, dia tu kufur. Maknanya syirik, melakukan syirik dan melakukan kufur, kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hak ni ulama khilaf lah di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan mana tinggal semaya itu dengan maksud dia tolak kefarduan sembahyang. Tak seterima semaya itu adalah sesuatu yang difardukan, tak seterima. Puan yang tak semaya tu, dia semaya, tak ada wajib-wajib dia kata lagu tu. Kalau dia kata mana tak semaya ni, tahu malah rasa itu lain. Itu dosa besar, tapi tidak sampai kepada peringkat kufur. Ini mana engkar kefarduan sembahyang, engkar perkara-perkara yang termasuk di dalam ma'ulima minad din bidarurah, sesuatu yang diketahui benda tu daripada agama dengan mudah. Termasuklah semaya fardu 5 waktu. Dan juga di tempat yang lain Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Jadi sebab apa? Sebab ulama mengatakan orang munafik ni benda lain dia boleh buat sebagaimana di zaman Nabi SAW, benda lain dia boleh buat. Dia boleh semaya. Dia boleh puasa boleh. Bahkan dari segi zahir luaran dia tu hebat lagi daripada orang Islam hak semua tu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Atau orang munafik. Di kalangan manusia ni ada orang yang mana mengkagumkan engkau. Kata-kata mereka, kata-kata dia kalau dia kecek, kita berasa hebat benar. Tak pandai lawan. Tak pandai lawan. Tu ada di kalangan manusia hak jenis lagu tu. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi, dia sanggup bersaksi atas nama Allah bahwasanya dia tu beremek. Ada dalam hati dia, maknanya dia tu beremek. Sedangkan dia tu aladdul khisab, sangat keras permusuhan terhadap Islam. Atau orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, bila mana kamu tengok mereka, jisim mereka tu, luaran mereka tu mengkagumkan kamu. Itu orang munafik. Kuat. Ibadat apa kuat. Itu tu kita pernah sebut dah di dalam hadis yang kelima sebelum ni. Golongan zindiq. Termasuklah golongan munafik. Tapi mana amalan lain dia boleh buat. Tapi kalau bak sedekah, waktu ambil pitih untuk agama, itu dia berat. Itu dia berat laik selalu. Laik selalu tu kak. Tu sudah. Sudah. Sebab tu Nabi kata, mana ulama mengatakan antara sebab Nabi SAW kata as-sadaqatu burhan, sedekah tu adalah bukti,
Sebab orang munafik ni dia payah nak bagi sedekah. Mana lain dia boleh. Kalau bak sedekah sudah kerja. Sudah kerja. Nak waktu ambil zakat ke apa sudah kerja. Lain Islam. Lain. Jadi kerana tu ulama mengatakan kalaulah seseorang tu walaupun tidak mutlak juga, mana secara umumnya kalaulah seseorang tu dia sanggup bagi sedekah untuk agama, waktu ambil zakat ke apa, mana dia tu mukmin yang sebenar. Mukmin yang sebenar itu secara umum. Walaupun boleh jadi ada juga berlaku orang kafir pun beri sedekah, beri derma kepada orang-orang Islam beri juga, itu berlaku juga. Tapi ini secara umum. Baik. Kemudian kita pergi pula pada hukum berkaitan dengan hadis ini. Dia sebenarnya daripada hadis ini banyak juga kesimpulan yang dikemukakan oleh ulama. Semua agak ayah juga untuk kita nak ikuti. Daripada hadis ini mana ulama mengeluarkan kesimpulan boleh kias berdasarkan kepada hadis ini. Ayat tu kias tu zahir sani lah. Bila mana zahir tu nampak serupa Islam, zahir tu nampak macam orang Islam, maka dari segi hakikat dia kita kata Islam, itu hukum kias. Walaupun agak jauh, walaupun hukum kias dia ada lagi dalil-dalil yang lain boleh kias. Tapi ada juga ulama yang mengatakan hadis ni pun boleh juga buat sebagai sokongan. Kias diterima di dalam Islam, diterima dalam Islam. Mana Quran, sunnah, ijma' dan juga kias. Antara dalil dia boleh. Walaupun agak jauh. Baik. Berkaitan dengan hadis ni, kalau kita tengok kepada zahir hadis ini menunjukkan bahawasanya syarat masuk Islam tu mesti menunaikan tuntutan fardu. Mana mesti melaksanakan kefarduan seperti semaya dan juga zakat. Jadi bagaimana masalah hukum berkenaan dengan masalah ni? Kalau kita tengok dalam hadis ni mana Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah tu, bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi seolah-olah syarat Islam ni bukan mengucap saja, kena semaya, kena zakat. Seolah-olahnya lagu tu. Jadi kalau seseorang tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak semaya, tak zakat, mana sebenarnya tak Islam lagi. Zahirnya. Dari segi zahirnya nampak lagu tu. Adakah begitu? Ataupun tidak lagu tu ada penyelesaian yang lain. Mana jawapan yang lain berkenaan dengan hadis ini. Ulama menjawab tidak disyaratkan, tak syarat. Mana seseorang itu bila mana dia mengucap 2 kalimah syahadah Islam, walaupun dia tak semaya, tak zakat, ataupun tidak melaksanakan kefarduan yang lain. Tapi bila mana dia mengucap saja, sudah dikira dia itu sebagai seorang Islam. Di antara dalil dia, iaitu Nabi SAW, bila mana dia tahu cerita Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam satu peperangan, dia dalam satu peperangan itu, pada perang itu dia hambak seorang kafir. Dia hambak kafir itu celah dia. Dia pun hambak. Dia hambak. Kafir itu terjatuh. Bila mana dia angkat pedang dia nak bunuh kafir itu pun mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun bunuh selalu. Dia kata menipu ni. Nak pelepah diri. Jadi bila mana dia gejok, bila mana Nabi SAW tahu, dia gejok dengan Nabi selepas daripada tu, Nabi tanya dia beberapa kali. Nabi tanya dia, mu nak buat mana dengan la ilaha illallah dia ucap tu? Mu nak buat mana dengan la ilaha illallah dia ucap tu? Nabi tanya dia beberapa kali. Sehingga dia kata, aku rasa lebih baik aku tak Islam lagi sebelum hari tu. Baik aku tak Islam lagi. Baik baru-baru nak masuk Islam ni. Jadi mana Nabi SAW mengingkari Usamah. Dia bunuh seorang musuh, seorang kafir selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mana tak ada semaya, tak ada zakat, tak ada apa. Mengucap 2 kalimah syahadah kan? Dia pun bunuh. Nabi marah. Tak kena tu. Dia masuk Islam dah tu kira.
Walaupun Usamah kata dia mengucap tu kih nak berlindung, kih nak menyelamat diri dia, Usamah kata. Tak kira Nabi kata. Tahu mana? Nabi tanya, "Mana buat mana dengan la ilaha illallah tu?" Kalau dia ucap, "Mana buat mana dengan hak tu?" Tak caralah dia nak berlindung diri, kalau dia nak apa hak tu tak cara hak tu. Tak tahu hak tu. Dah dia mengucap kat padan. Tu mana? Mana Nabi marah kepada Usamah kerana dia bunuh orang itu. Jadi berdasarkan kepada peristiwa ini menunjukkan bahawasanya semata-mata mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun dalam keadaan takut, mungkin kerana dia mungkin suati, memang dia kerana nak menyelamatkan diri dia suati. Tak cara hati. Mengucap saja Islam. Mengucap saja bermakna dia telah memeluk Islam. Di tempat yang lain Nabi SAW terima syarat Thaqif. Golongan daripada Bani Thaqif, dia mari nak jumpa Nabi SAW nak masuk Islam, tapi dia beri syarat. Dia beri syarat alla sadaqata wala jihada. Tak ada sedekah, tak ada jihad. Tasih. Kita nak masuk Islam tapi zakat tak sih beri, jihad tak sih. Tu dia beri syarat ke Nabi lagu tu. Nabi kata tak apa. Nabi selepas daripada itu Nabi SAW kata saya saddaqun wa yujahidun. Dia akan sedekah dengan sendirilah. Dia akan jihad lepas pada ni. Lepas pada ni tak apalah, biarlah dia nak lagu tu kak. Kita berilah. Dia nak sangat kak. Lepas pada ni dia akan jihad, dia akan sedekah lah lepas pada ni. Mana Nabi kata lagu tu. Baik. Jadi hadis ni kita Usamah tu ada dalam mana-mana kitab hadis, ada muttafaqun alaih, mana ada dalam Bukhari Muslim, ada pula ada di dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad. Jadi daripada dua peristiwa ni dan juga ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain menunjukkan bahawasanya tidak disyaratkan seseorang itu untuk memeluk Islam, tidak disyaratkan mesti dia kena melaksanakan tuntutan fardu selepas daripada dia memeluk Islam. Tidak syarat. Tidak kata mesti. Kalau dia nak masuk Islam, kita kena kata selalu ke dia. Boleh. Syarat kena buat gani, kena buat gani. Tidak. Tidak lagu tu. Tidak syarat lagu tu. Cuma kurang sempurna lah Islam dia tu. Tu nak buat mana. Tidak sempurna. Hak tidak sempurna tu memang tidak sempurna. Memang tidak sempurna hak tu. Nak buat mana hak tu. Gak hak tu tidak nanti kalau orang baru nak masuk Islam. Orang hak Islam dah beragama mana tak semaya. Tak semaya, tak puasa, tak buat apa satu. Tehah pun tak reti, ngucap pun tak reti setengah-setengah tu. Pakai aku turun ni je, harap aku turun ni Islam je. Islam aku turun ni. Tak tahu apa satu. Agama mana? Agama mana? Gak. Kalau hak tu pun kita nak kira tidak Islam, tak tahu. Tak tahu agama mana. Di negara kita ni, hak mana nampak serupa Islam, moga duduk dalam keluarga Islam, tapi tak reti apa satu. Agama mana? Jadi kalau kita nak kira dari sudut tu, maka tidak diterima Islam dia, maka hak tu pun serupa kalau nak kira. Serupa. Ada juga berdasarkan kepada hadis ni, hak dua ni, Imam Ahmad mengatakan sah Islam. Walaupun seseorang itu dia beri syarat yang fasik. Syarat yang fasik. Syarat yang tidak baik. Syarat yang tak boleh. Syarat yang bercanggah dengan Islam. Bercanggah dengan Islam itu bukan menggugurkan keislaman lah. Bukan menggugurkan keimanan lah. Seperti dia kata, saya nak masuk Islam tapi saya tak boleh tinggal zina. Saya nak zina juga. Dia bilang betul. Saya boleh masuk Islam tapi saya agak tak boleh tinggal. Saya nak minum juga agak. Tak cara. Biar Islam kata tak boleh pun, saya nak minum agak tapi saya nak masuk Islam. Tak apa, mari dah masuklah Islam, ikut remo lah. Harap-harap dia berubah. Tapi tidak sempurna boleh. Hak pentingnya adalah akidah. Akidah tu hak penting. Hak tu hak nombor satu. Hak lain tu semula. Kita kira semula. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, dan juga cerita Nabi SAW, kita tengok contoh ni, dia juga pendapat ulama kita tengok, bukan benda kecil-kecil. Benda besar. Masuk Islam tak semaya.
Masuk Islam tak sini zakat. Bukan benda kecil, benda besar. Tapi lagu tu pun Nabi kata, "Mana? Apa ikut." Biar tak sini kak. Islam dulu mula-mula Islam. Kalau benda hak besar lagu tu pun Nabi tak ambil kira, benda kecil-kecil jauh lagi. Lagilah jauh. Itu dari segi cara dakwah. Mana nak tarik orang kepada Islam, nak tarik orang kepada akidah yang murni. Hak penting mula-mula sekalinya akidah. Akidah tu dulu. Biar mari kepada Islam dulu. Biar tauhid dulu, biar terima Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dulu Allah Taala. Hak lain tu semula. Koh. Agak-agak gitulah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia berkata lagu tu kau puak-puak sakit tu. Saya saddaqun wa yujahidun. Nabi kata, tak apalah kira-kira dia wis dekoh dengan sendiri gitulah. Biarnya masih Islam dulu. Jadi kalau benda besar lagu tu pun Nabi tak ambil kira, benda kecil-kecil supaya kita kata jauhi ke sunnah. Sunnah lah. Bukan sekadar hak orang jatuh, orang tenung. Ini dengar cik, wallahu alam, tak tahu dah setara mana sebab benda ni katanya satu jabatan. Tak boleh. Tak tengok tu pun kalau nak masuk Islam kena sunnah. Nyanyo. Tak masuk Islam lah dia bunyi lagu tu tak. Tak sedar cara ke hak tu. Kita tidak nak bahas lah hak tu setara mana kedudukan dia dhaif ke tidak dhaif ke hak tu. Hak masalah orang tino tu tak sedar cara lah hak tu. Dahlah, pokok mana pun benda tu tidak bukan satu perkara yang mutlak dalam Islam. Mazhab lain selain daripada Syafi'i tak ada sungguh pun. Tak ada pun hak untuk orang tino. Tiba-tiba kita nak kerah dengan hak tu, syarat pula ni dia kalau nak masuk Islam, kena. Tak masuk Islam lah dia. Sedangkan akidah tu hak paling penting. Akidah tu hak utamanya. Akidah dulu mula-mula. Akidah. Hak tu dulu. Benda-benda hak benda khilafiyah tu tak sah dekat. Tak sah dekat. Jangan menyebabkan benda-benda khilaf itu menjadi penghalang kepada Islam seseorang. Begitu juga orang jatuh kau, orang lelaki kau, kita kata tak suruh kata lah boleh nak masuk Islam, tapi kena kerak. Sudah kena kerak bunyi dia umur 40 dah bunyi lagu tu dak dah jangan tak sah timbul benda-benda lagu tu. Begitu juga kalulah dia duk bergelewak dengan nyanyi dengan babi kau apa kita kata tak sah duk besar tu. Kita pergi kawasan orang asli dia nak dah suka dah tengok orang-orang Islam, kebaikan orang Islam, tapi kehidupan dia tu lagu tu. Kehidupan dia tu lagu tu. Kita peganglah pendapat orang lain. Khilaf, ada lagi khilaf berkenaan dengan masalah tu. Kita kata anjing ke, babi ke, ada khilaf lagi. Dan khilaf tu bukan sekadar di luar daripada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i berkhilaf. Khilaf kedudukan setara mana, najis, tak najis. Patut najis itu khilaf pula basuh tu semua. Kau kata kena basuh sampai 7 kali. Kena dengan tanah. Tu kalau tengok dalam majmuk syarah mahadzab kau umpamanya kita kata. Kalau dalam kitab fiqh Syafi'i. Tengok dalam Mukhtasar Muzani kau anak murid Imam Syafi'i kau. Tengok situ kita jumpa khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tidak terbit luar lagi. Tidak terbit luar daripada kepompong Syafi'i lagi. Duduk dalam tu baru. Khilaf dah. Khilaf dah masalah. Tu. Jadi kalau lah orang tu nak dekat Islam kita duk berat kepada dia masalah ni masalah babi kak. Tak Islam lah dia. Nyanyi ke dia. Kita petik Islam dulu. Biar dia masuk Islam kat dulu. Hak tu kira semula hak tu. Kira semula kita terang ke dia semula. Benda ni kedudukan dia gini. Islam ya Islam larang ni dalam bentuk ni. Gini terang semula hak. Biar dia masuk Islam dulu. Biar dia meninggalkan syirik, meninggalkan kekufuran, dia kembali kepada iman, kembali kepada tauhid. Hak tu dulu mula-mula. Hak tu dulu mula-mula. Hak lain tu dia semula. Mana jangan kita pergi kalau nak masuk Islam boleh, tapi anjing ni dia dengar hak tu gak. Pakai dak. Pakai dak dia ni. Mana nak cara. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang masih khilaf. Benda yang masih khilaf, jangan berat sehingga menyebabkan orang terhalang daripada agama. Sebab tu Nabi SAW ketika hantar Mu'ad ke Yaman, Nabi suruh, mula-mula sekali Nabi rakyat kepada Mu'ad, seru mereka kepada Islam. Itu dulu. Seru mereka kepada Islam, mula-mula sekali kepada Islam. Hal lain jangan sebut.
Tidak kata suruh mereka kepada Islam, semayat, puasa, zakat ada. Dak Islam dulu. Fa inhum ata'u. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna 'alaihim khamsa salawatin aw kama qala. Kalau mereka taat kepada perkara tu, taat terima Islam, royak kepada mereka, wajib ke atas mereka semaya 5 waktu. Kalau mereka terima waktu, royak kepada mereka, wajib ni pula seso. Tidak kata wibak selalu, tak ada masuk Islam tu wis buku selalu. Ning, ambil nak Islam ning, sob buku siap. Dia tulis kat ning. Sudah kerja. Pakai dak dah. Dak. Wis seso. Satu peringkat demi satu peringkat. Betul lagu tu. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ketika mana dia nak dihantar ke Yaman. Kemudian pendapat Imam Ahmad dan juga hadis ini tidak bercanggah dengan hadis yang kita baca ni. Tak. Hadis yang kita baca ni suruh perang sehingga mengucap dan semaya zakat. Hadis yang lain pula, orang tu nak masuk Islam, syarat pokok status nak masuk Islam, syarat tak sebayar zakat, Nabi terima. Jadi macam canggah, tidak canggah. Sebab apa? Sebab hadis yang kita baca ni, hadis yang ke-8 daripada hadis 40 ni. Kalau kita baca hadis ke-7, hadis ke-8 ni, iaitu makna dia, satu makna lagi iaitu seperti yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Itu makna dia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan mereka beriman denganku dan dengan apa yang aku bawa. Terima. Buat tu, tengok buat. Terima. Mana sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Patut terima Islam. Terima Islam tu, terima segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana beriman dengan Nabi, mana mengucap 2 kalimah syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucap 2 kalimah syahadah tu patut tak tolak, tak engkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak engkar. Terima. Hak mana orang kata hak ni hak Nabi ajarnya, jalah. Terima. Hak ni hak Nabi ajarnya, terima. Hak ni hak Nabi ajarnya, terima. Hak tu. Walaupun dia tak buat. Tu. Dia tak buat. Dosa besar setengah-setengah tu. Dia tak buat. Tapi dia terima. Syarat dia terima. Hak tu dulu. Nombor 1. Jadi seperti dalam kes Bani Thaqif tu, contoh kita kata dia. Bukan dia tak terima kefarduan zakat. Dia terima. Tapi dia tak buat. Awalnya dia tak dia rakyat lagu tu pada Nabi. Nabi kata dia bukan kata saya nak beriman tapi zakat tak fardu kat atas saya, tak wajib. Saya tak terima zakat tu wajib. Tak. Dia kata dia tak terima zakat tu. Maknanya dia terima dah benda tu sebagai Islam. Benda tu satu kewajipan dalam Islam. Lepas dia rakyat lagu tu. Cuma dia tak sibui. Tu je. Dia kata tak bayar zakat. Gitu. Nabi terima. Mana waktu tu peringkat-peringkat. Lepas pada tu dia terima dengan sendiri. Pasal dia dah mungkin seseorang tu dia tahu payah kali Islam kita masuk Islam ni. Kita duk cari selama ni nak pergi khabar. Bukan dia. Bukan dia. Dah dia malah nak cari kat dia tak ada petis dah. Kita petis banyak-banyak cari nak pergi khabar. Mungkin dia berasa lagu tu. Jadi dah dia berasa lagu tu sangat agak tak sah dah, tak sedar bunyi. Masuk Islam dia. Masuk Islam. Hak tu beransur-ansur, peringkat demi peringkat. Yang penting sekali adalah akidah. Akidah tu hak nomor 1. Kemudian itu saja berkaitan dengan